Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Kekal berinspirasi, kekal positif, kekal ceria. WHI kembali untuk siaran 14 Januari 2022. Tersasul saya WHI Extra. Hari ini saya dan juga Hawa akan bersama anda. InsyaAllah banyak sebenarnya perkongsian yang akan kami kongsikan. Jadi anda kena terus bersama kami. Ya, pastinya. Dah ini hari Jumaat, hari yang penuh keberkatan. Jadi kita doakan semoga doa-doa kita yang baik-baik dimakbulkan, insya-Allah. InsyaAllah. Dan apa pun kita harapkan anda sudah pun memulakan hari anda dengan cukup baik sekali, dan apa pun cabaran yang ada pada hari ini kita harap anda dapat tepuhinya, sebab dengan adanya cabaran-cabaran inilah yang menjadikan kita seorang yang semakin kuat. Sebenarnya ada hikmah kan apa-apa cabaran ni? Saya pasti Hawa kuat pagi ni disebabkan dengan satu cawan kopi. Dua cawan batin. Dua cawan kopi. Okey. Apa yang nak kami kongsikan hari ini, kita nak bersemangatlah hari ini kan, hari ini pun hari Jumaat kan, esok dan juga lusa kita akan bercuti, dan kami tidak pernah lupa untuk kita ingatkan sesama sendiri yang mana berkenaan dengan COVID-19. Kalau boleh kami nak kongsikan berkenaan dengan statistik terkini setakat semalam, iaitu 3,684 kes dan kes baru sembuh iaitu 3,292. Ini sebenarnya yang menjadi setiap hari kita tak pernah henti untuk kita katakan kepada mereka kan. Dan kalau boleh juga Hawa, kita kongsikan berkenaan dengan varian Omicron. Ya, itu yang dibimbangi kan. Ini yang menjadi antara perbualan juga. Dah ada macam-macam varian COVID-19 ini. Ini yang membuatkan kita sentiasa berjaga-jaga untuk sentiasa patuh kepada SOP. Dan ini perkembangan terkini daripada Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO tentang Omicron yang dikatakan amat berbahaya untuk mereka yang tidak vaksin. Kerana katanya kemasukan ke hospital disebabkan oleh varian Omicron ini adalah dalam kalangan mereka yang tidak divaksin. Oleh itu diingatkan juga supaya tidak putus asa. Betul, jangan putus asa sebab setakat semalam pun sebanyak 80% remaja telah pun divaksin kalau mengikut statistik. Dan juga berita baik untuk anda yang masih belum divaksin ataupun mengambil dos penggalak. Esok 15 hari bulan Januari 2022 di WTC KL telah disediakan 9,000 vaksin untuk anda. Jadi boleh pergi dan untuk dapatkan, siapa yang belum dapat dos penggalak boleh segera dapatkan untuk kita semua sebab kita jaga kita. Ya, betul. Fatin dah. Fatin dah selamat hari Selasa hari tu. Oh, okey semua keadaannya. Tak ada kesan sampingan, tapi biasalah lenguh-lenguh tu adalah sikit-sikit yang sebab dah lama tak kena cucuk vaksin. Okey, alhamdulillah. Dan setakat ini kita nak kongsikan juga berkenaan dengan cuaca, Hawa. Kalau di Sibu, Sarawak, kita tahu masih lagi belum reda keadaannya dan 44 mangsa masih lagi ditempatkan di PPS. Dan juga kalau kita boleh kongsikan berkenaan dengan laporan Jabatan Meteorologi yang mana penumpuan angin yang berlaku di Sarawak dijangka berterusan sehingga 15 Januari 2022, manakala di Timur Sabah dijangka akan mengalami angin kencang dalam tempoh 16 hingga 18 Januari 2022. 16 hingga 18 maksudnya bermula hari Ahad ini. Dan apa pun kita nak ingatkan kepada anda, amaran sudah pun dikeluarkan. Jadi kita perlu membuat persediaan yang sewajarnya ya. Dapatkan perkembangan terkini dari masa ke masa. Sebab kita kalau boleh kita nak sentiasa berjaga-jaga, bukan saja tentang COVID-19, juga tentang keadaan cuaca yang tidak menentu sekarang ini. Betul, setuju sangat dengan Hawa tu. Dapatkan maklumat yang sahih dan juga terperinci. Baik, minggu depan 18 hari bulan Hawa, kita akan masyarakat India akan menyambut Deepavali dan ada SOP perayaan terpusam yang akan dikeluarkan salah saya. Okey, dibenarkan apa yang dibenarkan pada 18 Januari 2022 upacara Palkudam. Ataupun junjung belanga. Ya, yang mana 19 Januari 30 minit setiap
setiap sesi diikuti kerja sanitasi. Kena ambil kira lah kerja-kerja sanitasi tu untuk kita pastikan kekal selamat, penjarakan fizikal dan sebagainya. Dan juga ini yang mungkin tidak dibenarkan, acara kavadi, sumbangan makanan, minuman percuma dan juga gerai jualan sementara berbentuk promosi atau jualan di dalam ataupun di luar kuil tidak dibenarkan lah. Jadi untuk maklumat lanjut anda boleh terus ke infografik yang telah disediakan. Kalau kira-kira portal berita kebanyakannya sudah kongsikan tentang SOP untuk sambutan Thaipusam. Okey, baiklah. Betul. Kita nak kongsikan satu kisah yang memberi inspirasi sekali. Mungkin pastinya ramai dalam kalangan anda penutur kami WHI tak lama lagi ataupun sudah pun membuat perancangan untuk mendirikan rumah tangga. Saya dah dapat ni apa dia? Dia minta awak tanya saya kumpul duit ke tidak. Okey. Jadi Fatin macam mana? Bila dah ada tarikh nak kahwin dulu kan? Bila dah ada tarikh tu persiapannya, persediaan. Okey, jawapan saya simpan dulu, tapi saya nak tanya balik dekat Hawa. Hawa kalau nak cari lelaki, bakal suami nanti, antara ciri-cirinya. Kalau ciri-ciri lelaki idaman lah ni. Cerita selepas ini dia sangat-sangat berusaha bersungguh-sungguh untuk menyimpan duit untuk berkahwin. Dan sangka tak sangka Hawa 19,000 duit dah disimpan dalam masa setahun. Apa kata kita saksikan? Sebelum kita saksikan, kita nak baca sedikit kan berkenaan dengan Syafiq Syaifullah. Dikongsikan di TikToknya. Dia kata dah setahun simpan duit dalam tabung ini dan lepas setahun itu dia bermula Januari 2020, dia pecahkan pada awal Januari 2021. Bila dah pecah kira-kira RM19,000 dikumpul dalam masa setahun. Kalau kita bahagi 12 bulan tu lebih kurang sebulan 1,000 lebih lah. Betul. Okey, tapi apa yang menarik perhatian dan jadi pertanyaan mereka di media sosial ialah apa yang ditulis di bahagian di luar tabung tu. Saya pun suka ni. Apa tahu? Okeylah, dia agak tak jelas sebab video tu agak pantas, tapi dikongsikan slow-mo-nya. Ditulis doa nama dia dan nama pengantin. Syafiq dan Fatin ya nama dia. Oh ya, Syafiq dan Fatin. Kebetulan. Dan turut dititipkan doa di situ. Okey. Apa yang nak kita kongsikan, sebenarnya Syafiq tidak pun menggunakan duit yang dikumpul tu untuk perkahwinan, perbelanjaan perkahwinan. Sebab apa, ada rezeki lebih. Beliau maklumkan. Jadi duit tu bolehlah simpan. Dia dah kahwin pun sebenarnya 2020 dan mungkin Syafiq selepas ni boleh menggunakan duit tu untuk perbelanjaan yang lebih penting kan, nak ada baby ke dan sebagainya. Kita doakan segalanya dipermudahkan Syafiq dan juga Fatin pengantin baru. Itu yang tadi kita tengok ni antara yang menarik di TikTok. Dan sekarang ini kita nak saksikan rangkuman TikTok anak-anak ke sekolah ni. Jom kita saksikan. Jom kita saksikan. Ada telatah-telatah anak-anak. Yang pertama tu agak sedih juga kan. Sebenarnya dia dah duduk dengan atuk nenek ni. Betul, dia dah duduk lama dengan atuk dia. Dah sampai waktu dia nak kena balik ke rumah ibu bapa dia. Berpisah dengan atuk dan nenek. Sedih jugalah kita tengok kan. Itulah antara suka duka yang dapat kami kongsikan daripada sumber di TikTok. Baik Hawa. Hari ini sebenarnya kita nak kongsikan juga itu antara perubahan-perubahan lah kan. Kita suka duka sama juga dalam alam perkahwinan. Ada yang sedih, ada yang gembira dan sebagainya kan. Dan topik hari ini sebenarnya kami nak kongsikan iaitu salahkah ubah
pasangan. Apa yang salahkah Hawa faham? ubah pasangan bukan ubah pasangan itu lain. bahaya. Itu bahaya Hawa. Okey, lebih kepada sikap pasangan lah. Biasanya kalau mereka yang berpasangan ataupun yang mendirikan rumah tangga mungkin ada habit-habit tertentu, habit pasangan yang kita kurang gemar. Adakah boleh kita sebagai pasangan, sebagai isteri contohnya nak ubah perangai ataupun sikap suami itu? Itu boleh ataupun tidak, dan kalau ya nak ubah sikap yang negatif tu macam mana caranya? Cara yang paling berhemah sekali supaya tak ada konflik juga. Tapi ada orang cakap juga pasangan kita tu cerminan diri kita. Tak apa, kejap lagi kita simpan semua soalan-soalan kita ni Hawa. Kalau anda sekiranya ada pengalaman nak dikongsikan dengan kami ataupun pandangan anda, kongsikan di Facebook dan juga Instagram kami. InsyaAllah kita panjangkan kepada tetamu istimewa kita kejap lagi. Sekarang ni kita nak berehat dulu seketika. Kembali lagi selepas ini dengan topiknya, salah ke ubah pasangan? Dan ke mana? Wanita hari ini, wanita hari ini. Okey. Lagi satu, kalau ada yang tak suka tu, terus terang je, saya akan cuba untuk mengubahnya. Sama juga dengan Airin. Kalau ada apa yang saya tegur, yang saya tak puas hati ke, saya harap Airin boleh terima dengan hati yang terbuka. InsyaAllah, saya juga. Sama-sama sekarang ni kita baiki kekurangan dengan kelemahan masing-masing. Mungkin ada kekurangan saya boleh dilengkapi dengan kelebihan Airin. Macam tu juga sebaliknya. Alhamdulillah, insyaAllah. Abang, apa sepah-sepah ni? Kalau buat kerja tu kemas-kemas lah sikit. Lah, tak apa nanti abang kemas. Kerja abang pun banyak tak siap begitu. Macam budak kecil tau tak? Takkan hari-hari nak kena remind. Okey, tak apa. Abang kemas. Chill lah, tak ada apa-apa. Okey, sekarang ni saya rehat je. Tak pun saya pergi dapur, pergi ambil air sejuk, minum air sejuk, pakai sejuk sikit hati tu. Boleh? Alah, abang tahu dia penat tu, fikir banyak sangat, tak apa. Okey? Nanti abang urut sayang. Urut sedap tau. Sorry, okay? Sayang macam ni. Apa kata kalau lepas ni kalau sayang ada rasa marah ke apa, sayang zikir. Betul. Sebab zikir tu dia boleh jauhkan rasa marah tu. Lepas tu kalau rasa macam nak marah macam, geramnya nak marah ni, istighfar terus. Boleh? Lepas tu dia kemas ke tak? Itu persoalan dia kan. Dan kepada anda yang baru saja menonton, kembali di WHI, dah hari ini kita nak bincangkan salah ke ubah pasangan? Salah ke untuk kita nak ubah sikap pasangan? Itu yang setepatnya. Dan hari ini kami sangat bertuah kerana di studio kita ada tetamu istimewa. Dia bukan biasa-biasa. Kita nak kenalkan Encik Amin Idris, perunding motivasi. Dan juga kita ada juga di dalam talian iaitu bersama dengan Nana Mahzan. Assalamualaikum kedua-duanya Encik Amin dan juga Nana. Hai Nana. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Hello. Okey, dengar jelas. Baik, kita nak mulakan dengan Encik Amila dulu berkenaan dengan topik kita hari ini. Salahkah ubah pasangan? Apa sebenarnya definisi salahkah ubah pasangan ni? Kita nak ubah dari segi apa ataupun siapa yang cenderung untuk mengubah siapa ni Encik Amil? Okey, sebelum saya jawab soalan tu, kita mesti terlebih dahulu memahami kenapa kita bernikah, kenapa kita kahwin. Sebab ramai orang dia fikir macam mana nak cari berapa persalinan, berapa hantaran, sampai dia lupa apa pengisian selepas kahwin. Okey. Akhirnya, akibatnya bila lepas kahwin, masa itulah mula teraba-raba apa nak buat sebenarnya dalam konteks tanggungjawab sebagai suami dan isteri. Okey, tujuan kahwin ialah kita of course pertama nak kongsi hidup. Dan kemuncaknya ialah kita nak bahagia bersama. Dalam menuju ke arah bahagia itulah terkadang ada sepak terajangnya, ada masam manisnya, ada asam dan garamnya. Maka ketika itulah kita akan bertemu dengan isu, dulu perangai dia tak macam ni. Kan? Dulu dia lain. Awak dah berubah Awak dah berubah Itu satu. Kan? Yang kedua, kita expect lain, tapi bila tengok realiti, lain. Nak pula jenis kaki, jenis K-drama, tengok hero-hero Korea jenis soft spoken semua, tengok lelaki tu dia, hoi, buat apa tu? Tak sama langsung. Okey, jadi timbullah persoalan yang disebut tadi. Boleh ke tidak kita ubah pasangan kita? Jawapannya boleh, tetapi bersyarat. Okey. Syarat utama yang saya nak jadikan sebagai mukadimah dulu, sebab kalau saya jawab habis,
habislah kita punya rancangan kan. Mukadimah je. Bila kita nak mengubah pasangan kita, jangan kita kalau ubah dia kalau kita sendiri pun tak mengubah diri kita. Takat tu dulu. Okey, simpan dah. Okey. Maksudnya apa-apa mula dengan diri sendiri dulu. Betul. Okey. Dan saya suka bila Encik Amin tadi sebut expectation versus reality. Sebab biasanya kita sebagai manusia ataupun sebagai pasangan juga kita expect ataupun kita nakkan pasangan kita seperti ini, nak rajin, bertanggungjawab dan sebagainya. Jadi kita nak tanyalah kepada Nana. Nana, biasanya kalaulah Nana ada expectation tertentu terhadap pasangan ini, adakah Nana nak ubah sikapnya contohnya? Adakah Nana akan berkata-kata ataupun melalui action, melalui perbuatan? Pendekatan Nana. Alright, Assalamualaikum. Hai semua. Waalaikumsalam. Okay. Marriage, it's all about teamwork. It's all about communication. Kan? Komunikasi kan? Masa bercinta kau bergayut 8 jam boleh. Lepas kau berkahwin. Pengalaman sendiri ke tu? Pun payah. Contoh kan. Dalam marriage kan, kita sebelum kahwin kita boleh bercakap banyak. Tetapi lepas kahwin ramai orang memilih untuk tidak bercakap. Simpan. Tak nak bercakap. Women, kalau kita buat kerja rumah, kita penat, kita minta tolong. Macam, babe, abang, sayang kan. Penat boleh tak you tolong pas baju nanti I lipat? To me, it's all about communication. So kalau kita boleh buat itu daripada awal perkahwinan tu, yang saya rasa sangat penting untuk communicate dan bagi tahu apa yang kita suka, apa yang kita tak suka. Sebab kita ni kalau macam orang kat luar kan, bukan orang Islam, dia sebelum kahwin dia bolehlah duduk bersama dulu kan. Dia orang bolehlah tengok macam mana okey ke dia ni perangai dia macam mana. Tapi kita bila kita berkahwin barulah kita duduk serumah. Kita macam saya tahu saya tidak boleh mengubah seseorang itu untuk menjadi benda yang selain daripada diri dia. Dia telah pun ada dia orang punya rutin ataupun dia punya cara. The whole life yang dia hidup tu itulah cara dia. Dia dibesarkan mungkin gitu. Parents dia mungkin begitu caranya kan. Tapi bila dengan kita, bila kita nakkan sesuatu, it's all about communication and sharing. Kalau saya suka buat macam ni. Kalau sapu sampah kan kadang-kadang kita tak suka husband kita sapu sampah macam mana ataupun cara dia salah tak sama dengan kita bagi tahu sebab we still need the help. Itulah macam saya. Relationship ni untuk kata nak mengubah orang tu tak boleh sebab kita dah besar kan. Bila orang kata nak meluntur buluh biar dari rebungnya. Betul. Ni dah buluh dah keras kekong dah orang kata kan. Kau nak lentur cana-cana kau kena accept. Dah terlambat. Lambat sikit. Dia perlukan passion, kesabaran yang sangat jitu dan dalam. Betul. Kalaulah kata perasaan ataupun perangai itu adalah tidak over the board ataupun perangai itu tidaklah macam memudaratkan, saya rasa kita need to live with it and bagi tahu and discuss how can we make things better. And for both parts kan. Gitu. Nana lebih melakukan pendekatan secara terbuka lah kan, komunikasi dan juga bercakap sebagai seorang kawan dan harapnya diterima jugalah kedua-dua pasangan. Baik, kita nak sambung dengan Cik Amin sebentar nanti, tapi sebelum tu kita dengar juga Hawa, apa kata orang ramai berkenaan dengan topik kita hari ini? Jom kita dengarkan. Salah pun bagi saya kalau kita nak ubah pasangan kita lah, tapi kena ada cara yang betul masa kita minta dia untuk ubah sesuatu tu. Dan lagi satu, kena pastikan jangan sampai pasangan kita tu terasa. Tak salah lah, asalkan perubahan tu ke arah kebaikan. Bukan maksudnya kalau macam kita ubah pasangan kita tu, kita tak terima dia seadanya. Contohnya kalau macam isteri tu dia nakkan suami yang daripada seorang yang perokok kepada tidak merokok. Kalau suami dapat berubah, itu kan satu kebaikan. Berubah dalam perkahwinan adalah satu perkara yang penting untuk jadikan kita lebih baik. So, kita kena buat satu pendekatan untuk diri kita. Contoh macam sebelum ni kita tak pernah masak, sekarang kita dah pernah masak. Kita buat yang lebih baik untuk diri kita dan pasangan kita. Sebelum kita nak ubah seseorang, first kali of course lah kita kena ubah diri kita sendiri. Nak berubah tu bukan yang mudah. Berubah untuk kebaikan tidak salah. Jadi baik sang isteri atau sang suami perlu istiqomah dan memberikan sokongan untuk sama-sama kita berubah menjadi yang lebih baik. Kalau kita berubah tu untuk mencari kesefahaman, bagi saya memang perlulah untuk berubah. Kadang-kadang kita rasa perubahan tu kecil bagi kita, tapi dengan perubahan yang kecil tu dia mampu menyelamatkanlah segalanya. Macam saya pun
Lepas kahwin ni banyak yang dah berubah lah. Cara fikir ubat gigi pun dah berubah. Itu benda yang paling kecil tu. Pasangan tu kena juga terima kita seadanya sesetengah benda perwatakan kita tu. Tak boleh jadi 100% berubah, nanti jadi orang lain. Macam-macam pendapat daripada rakan-rakan kita di luar sana berkenaan topik kita. Ada yang kata ubah diri sendiri dulu kan untuk sebelum kita nak ubah pasangan kita. Ada juga kalau nak cakap kenapa kita nak kena ubah kan, kita kena terima seadanya. Be yourself. Be yourself. Tapi kita nak tahu juga kan ada senario ataupun keadaan yang mana kadang-kadang dalam rumah tangga tu berlakunya satu insiden, Cik Amin. Dan selepas itu barulah orang kata nak nampak apa yang kita impikan perubahan pasangan kita tu baru ada. Sebelum-sebelum ni tak ada. Tapi berlakunya satu perkara baru ada. Saya faham itu adalah satu proses. Kalau boleh Cik Amin kongsikan. Pertama sekali, Nana tadi telah menjawab semua soalan secara tak langsung. Thank you, Nana. Okey. Kedua, di dalam relationship ini, dia ada beberapa benda penting. Pertama dipanggil F, iaitu faham memahami. Okay. Kedua dipanggil L, iaitu lengkap melengkapi. FL. Right? FL, dan tiga ialah T, iaitu terima kelemahan dan kelebihan. So, faham memahami, lengkap melengkapi, terima kelemahan, menjadikan komunikasi dalam rumah tangga lebih give and take. Okey, menjawab soalan daripada Fatin tadi. Manusia ni normal. Ada yang jenis proaktif. Maknanya sebelum apa-apa berlaku, dia dah bersedia. Dia sebelum hujan, dia dah standby payung. Sebelum aksiden, dia dah ada takaful, dia dah ada medical card. Dia proaktif. Kan, sebelum kena maki, dia buat kerja. Kan? Tapi ada orang, dia tunggu kena maki baru dia buat kerja. Dia tunggu hujan. Dia kena push sikit. Dia tunggu hujan baru dia standby payung. Dia dah aksiden dah. Baru dia tahu, masuk hospital mahal, sakitnya. Baru kelang kabut nak cerita. Ada orang macam tu. Maka sama juga dalam realiti perkahwinan, dalam realiti berpasangan. Ada keadaan isteri dia dah bebel macam-macam. Dia buat dek je. Tapi bila isteri dia dah disahkan oleh doktor 3 bulan bakal meninggal sebab kanser. Masa tu dia mula menghargai. Contoh lain, isteri punya pesan berhenti merokok. Tapi bila dah masuk hospital, dah diambang kematian. Baru kata, Allah, baiklah aku berhenti merokok. Sebab apa? Nak tengok anak graduate contohnya. So, ada orang dia perlu keadaan begitu. Sometimes people need to learn the hard way. Jadi, kalau itu berlaku, maka di sanalah sekali lagi macam Nana kata, kena ada give and take. Okay. Dan juga contoh-contoh yang Cik Amin bagi tadi, sebab ada kalanya bila kita selalu pesan, nasihat, itu akan dianggap membebel. Jadi itu yang susah untuk seseorang itu nak ubah dia punya sekejap lagi saya share teknik menegur pasangan. Relax dulu. Itu yang kita nak tanya dekat Nana juga, sebab mungkin ada cara lain. Maybe mungkin through pendekatan kita mungkin melalui cara-cara yang kita lakukan tu yang akan buat pasangan kita rasa okey, kena ubah. Tak semestinya kita kena bagi nasihat ataupun kita kena cakap boleh tak lepas ni ubah perangai sikit supaya tolong kemas rumah. Mungkin ada cara-cara lain juga, Nana, kau boleh dikongsikan? Sangat penting untuk kita kenal pasangan kita to begin with kan. Dan otak wanita dan otak lelaki adalah berbeza cara pemikirannya. Kan? Kalau kita faham itu, kita wanita memang mungkin boleh multitask lebih. No offense pada lelaki, ada juga lelaki yang mungkin boleh, tapi kebanyakan lelaki lebih kepada one track mind kan. Dia kalau dia satu benda saja nak cakap, kita tak bagi tahu, mungkin dia tak tahu. Kadang-kadang kalau penat, dia tak tahu dengan dia pun tak tahu kita penat. Sebab mungkin dia tengah buat kerja, dia mungkin tengah tengok bola, dia mungkin tengah buat benda kan. Kalau kita need help, kita bagi tahu. Kebanyakan nanti dalam relationship banyak assume. Patutnya kan, dia patutnya tahu aku macam ni, sebenarnya aku lapar. Laki, kita kalau tengok laki kita muka macam ni, kita dah tahu dah dia lapar. Kalau tangan dia macam ni, kita dah tahu dah dia nak pergi mandi kan. Kita ni begini, tahu tetap tak tahu kadang kan. Bukan salah dia. Sebab the way the brain work mungkin kan secara saintifik tu saya tak tahulah, tapi daripada pengamatan saya dan kita tengok behavior orang ni, kita suka tengok orang kan. So mungkin sebab itu. Dan kadang-kadang lelaki ni dia suka look up to the wife kan. I always tengok things positively kan. Sebab kita ni women, kita superwoman, semua benda kita boleh buat. Sebenarnya saya suka buat benda kan, sebab saya tak suka dia buat, nanti kan dia buat salah, habis aku buat. Kan, tapi dia ingat kita boleh buat semua benda.
dan all this while kita boleh manage. Bila masa kita rasa kenapa engkau tak basuh pinggan contoh kan? Kita assume dia untuk tahu dia kena basuh pinggan. Tapi all this while kau buat apa? Kan, masa mula-mula kahwin kau tak kisah semua benda kau nak buat. Nanti bila anak dah kita, kenapa kau tak basuh pinggan sendiri? Macam tu. Kan, so the expectation ataupun benda tu kadang-kadang perlu diberitahu. Bukanlah kata mengubah. Kadang-kadang orang tu tak buat sebab dia mungkin tak tahu. Dia selalu play the assuming game lah kan. Dia patutnya tahu. Hari ni birthday aku, dia kena bagi aku sejambak bunga. Lepas tu compare pula dengan jiran sebelah, dengan kawan office pula. Bahaya tu Nana. Dapat surprise kan. Lelaki pula ada jenis-jenis yang romantik yang lain kan. Ada yang jenis buat donor, tak tahu pun ada juga. Tapi kelebihan dan kekurangan itu kita telah accept. That's why kita nak kahwin dengan dia. So, masa kita bercinta, masa kau bergayut 8 tahun tu bukan cakap I love you, you love me, I love you sampai 8 jam. Bincang, ini macam mana bayangan tu sebenarnya? Kita dapat juga sebenarnya apa yang dikongsikan Nana tu sebenarnya betul, benda tu memang berlaku dalam masyarakat kita sebenarnya kan. Tapi kita nak berbalik kepada Encik Amin kan. Realiti sekarang ini kan untuk wanita khususnya. Kalau kita nak menegur pasangan kita bukan untuk berubah tapi ada perkara-perkara tertentu. Sebagai contoh, kita nak betulkan lampu suami tak reti. Kita nak betulkan benda-benda yang khususnya lelaki yang akan lakukan tak reti. Bagaimana sebenarnya kita nak bagi tahu? Kadang-kadang kita cakap tak tahu, kita dah orang kata kecilkan hati dia. Tapi itulah teknik ataupun tips untuk kita menegur. Pertama-tama sekali, kan selalunya orang bebel. Wanita tak reti masak tapi dah nak kahwin. Kena pandai masak dulu baru kahwin. Okey, fine. Wanita terima nasihat tu. Tapi lelaki pula, kau nak kahwin. Tapi baiki lampu pun tak pandai. Kan nak tukar kereta, nak tayar kereta pun tak pandai. At least benda tu persiapkan diri. Okey. Andai katalah, worst case scenario, memang ada makhluk sebegitu. Okay, ada 2 teknik saya nak share untuk menegur pasangan. Satu teknik sandwich, satu teknik tilam. Sandwich dan tilam. Okey. Teknik sandwich ni ialah, kita kan dia roti kapit, roti dia apit isi kan. Isi itu adalah menegur kesilapan. So roti lapisan atasnya ialah kita memuji kebaikan dia. Memuji effort dia. Contohnya, bang, bagus abang ni seorang yang sentiasa penyayang. Ayah yang baik, ayah yang concern, suami yang penyayang. Boleh tak abang belajar untuk baiki lampu? Kan? Lepas tu, apik balik rotinya. I know you can do it, sayang. Nampak tak? Saya dengar pun saya jadi sikit hati. Nampak tak? So, kita memuji apa yang dia buat, apa yang bagus tentang dia. Dan bila kita nak sebut masalah tu, jangan sebut yang negatif tu. Kita kata, awak bagus, awak penyayang. Cuma tak pandai baiki lampu. Jangan. Kita cadangkan solusi. Iaitu, boleh tak awak pandai baiki lampu, belajar baiki lampu. I know you can do it, sayang. Demi keluarga kita. Nampak tak? Dan pantangnya ialah, jangan guna tapi. Contoh ayat? Awak bagus. Awak hebat. Tapi habis. Potong. Tapi tu jahanam. Dia sama jugalah dengan cuma. Kan? Tapi saya guna tapi ni kerana itu yang kita biasa guna. Dia ada juga macam namun demikian. Tapi ada tak kita sembang? Kan? Awak bagus. Namun demikian. Kita tak guna. Betul tak? Kan? Manakala teknik tilam ni, dia 3 lapis tilam. Puji, 3 tilam, and then cadangkan solusi dia. Saya suka tilam tu. So, bila suami dengar, 3 benda baik, 1 je kena baiki. Tak adalah teruk sangat aku ni. Yelah, nanti tak ada pula cakap awak tak pernah puji saya pun. So settle bab tu. Okey. Ini kalau nak ubah dari segi sikap kan. Contoh kepada mereka yang nak ubah pasangan dari segi penampilannya. Contoh kalau kita lihat tadi, nak isteri tampil lebih cantik, nak suami tampil lebih kemas. Adakah mungkin ada nakal mereka nak pasangan mereka tampil lebih cantik, handsome, kemas dan sebagainya. Tapi rasa takut macam betul ke tindakan saya ni nak ubah pasangan dari segi penampilan. Pendapat Cik Amin? Saya kena perbetulkan masyarakat kita. Kenapa dalam agama timbul persoalan tabarruj? Tabarruj ni maknanya berhias yang melampau. Kerana di sana kadang-kadang kita berhias bukan pada tempat dan orang yang betul. Bukan pada tujuan yang betul. Maka agama menetapkan kalau kita nak bercantik-cantik, nak berhias-hias adalah untuk orang yang betul. Siapa? Suami. Pasangan kita. Begitu juga suami. Suami nak isteri lawa. Dia sendiri dengan singletnya, dengan kain pelikat, tak basuh seminggu, 2 minggu. Selam sungai, buaya pun timbul. So, kena pada tempatnya. Supaya kita bercantik-cantik
dan dia memenuhi objektif yang sepatutnya. Lengkap. Okey, baik. Kita ada satu persoalan daripada Mas Sari. Dia kata masalahnya kalau diberitahu apa yang dia buat salah, Cik Amin dan juga Nana, dia langsung tak nak buat. Merajuk kot ataupun malas atau tak suka ditegur. Apa pendapat tetamu-tetamu kita hari ini? Kita mulakan dengan Nana lah. Sila Nana. Kalau orang yang tak boleh menerima teguran tu, dia depends. Semua orang ada ego. Pada saya perempuan ada ego, lelaki punya ego pun lagi besar macam mana tah kan? Jadi Cik Amin gurau. Betul. Ada ego. Ada ego kan? Of course ada ego. Again macam cara yang Cik Amin bagi tahu tadi tu, teknik untuk menegur tu. Teknik untuk, do me a favor babe. Please kan. Kalau you tak buat ni macam mana lah. Macam tak. Kan? Benda tu semua adalah memerlukan skill. Sebab bila kita tahu kan, macam saya tahu saya punya husband in and out. Saya tahu bila nak tegur, bila nak cakap, bila nak minta tolong kan. Kita orang perempuan ni, kita kalau tahu sweet kan, sak, settle ada. Macam tu. Janganlah masa dia balik kerja, dia tengah penat, lepas layan jam. Abang ni dah cakap banyak kali kan, kenapa kau salah waktu. Turn off. Semua suruh buat, lepas tu memang dia tak akan buat. Kan? Macam itulah saya lah. Saya nak tambah apa yang Nana sebut. Bila kita menegur pasangan, tak kiralah suami tegur isteri ke, isteri tegur suami, dia tak boleh dengar, dia tak boleh terima. Okey, pertama untuk yang ditegur tu, come on lah, orang tegur untuk kebaikan, cubalah dengar dulu. Okey. Bagi yang menegur pula, itu satu sign sebenarnya, satu tanda. Iaitu sama ada kita kurang memahami pasangan kita, ataupun ternyata cara kita kurang tepat. Jadi, kita belajar dari experience. Kita dah tahu dah macam Nana sebut. Member baru balik traffic jam. Sejam setengah kot. Biasanya 20 minit je. Contohnya. Lepas MCO kan? Ini lepas MCO kan. Lepas tu pula dia tanya kat mana. Kenapa tak balik lagi? Pergi ke mana? Member tu tengah. Aduh, kan. Lepas tu sampai rumah pula dia pompa. Awak ni gitu. Lepas tu dia ungkit pula benda 46 tahun lepas. Banyak masa. Memang neraka lah jadinya. Right? Maknanya not at the right time with the right words, at the right approach. So dalam bila orang tu tak boleh terima teguran tu, so kita sebelum salahkan dia, tengok balik diri kita. Itu yang Cik Amin, apa kekurangan kita? Cik Amin pun dah petik di awal tadi kan. Sekarang kita nak ubah seseorang, kita dulu. Jadi macam mana ni nak muhasabah diri sebetulnya supaya bila kita nak tegur tu senang nak diterima? Dia ada satu patah Arab menyebut, aslih nafsak wa du'u ghairak. Maksudnya kita perbaiki diri kita, pada masa yang sama kita perbaiki orang lain. Janganlah kita tunggu kita sempurna baru nak tegur. Tak boleh juga sebab kita takkan sempurna. So kita perbaiki diri kita. Saya buat contohlah. Bila kita di dalam sirah Nabi Muhammad SAW, isteri pertama baginda adalah Khadijah. Dan Khadijah ni dia bersama dengan Nabi zaman susah lagi. Dan takdir Allah, Khadijah meninggal. Dan bila Khadijah meninggal, of course lah Nabi ada isteri-isteri yang lain, termasuk Aisyah. So suatu hari Nabi tengah sembahyang sunat, adik pada Khadijah datang rumah. Dia bagi salam. Nabi dengar suara dia sebiji macam suara Khadijah. So Nabi ingat macam Khadijah hidup balik ke? Nabi rindu. Nabi cepat-cepat selesaikan solat. Nabi tanya Aisyah, Khadijah dah balik ke? Aisyah kata, asyik Khadijah kan. Dia ada kat depan ni kan. Okey, dia ada dua pengajaran kat sini. Pertama, kenapa Nabi Muhammad SAW sangat menyayangi Khadijah? Padahal umur jauh berbeza. Sebab mereka saling melengkapi. Okey, kedua, Aisyah, dalam masa Aisyah dia komplain, tapi Aisyah cuba sedaya upaya untuk menjadi yang terbaik kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suami. So, it's about give and take once again. Lengkap melengkapi antara satu sama lain. Lengkap melengkapi antara satu sama lain. Ya, betul. Itu dia punya key point dia. Baik, Nana, di penghujung ini kan nasihat Nana untuk mereka di luar sana. Memang kecenderungan wanita tu lebih daripada lelaki untuk mereka berubah untuk pasangan. Betul, Nana. Tetapi bagaimana sebenarnya kalau satu-satu perubahan tu kita lakukan dengan tak ada keikhlasan, kita kira fake lah kan melakukan kerja rumah ataupun dalam penampilan dan juga perilaku kita. Apa nasihat dan juga tips Nana untuk mereka? Apa benda yang kita buat, semuanya harus datang dari hati. Macam mana kita kahwin, dulu pun
Sebab hati kan, tak ada kena paksa kan kahwin kan. Kau suka sama suka kan, konsep dia kan. Again, berbalik kepada konsep, I always believe in marriage adalah bercakap, communicate malam sebelum tidur ke, bercakap. Ada benda nak ubah, cakap baik-baik. Lelaki ni dia suka kita cakap baik-baik dengan dia. Dia paling pantang membebel. Saya kalau tanyalah suami saya tak pernah membebel sebab saya tahu kita identify apa pasangan kita suka, apa yang dia tak suka. Apa yang dia tak suka jangan buat. Apa yang dia suka kita buat. Sama juga. Kalau kita tahu kan, kalau kadang-kadang kita sendiri tahu, kalau dia tak tahu cakap, babe, I suka you buat A. I think this one is you help me a lot. Kalau you buat A, ya Allah, gembiranya, best betul. Tapi kalau bini you nak buat, it's not really best lah kan. Kalau you buat, kalau you love me, mungkin kita boleh bincang. Apakah jalan tengah dia? Mungkin A, fasa 2, contoh. It's all about communication. Dia mesti kena bercakap sebab banyaknya bila perkahwinan dah lama, dah panjang, mula-mula orang kata setahun 2 tahun hebat, gembira kan, semua meriah kan. Tetapi bila dah lama-lama tu kita take things for granted. Kita take our partner for granted. Kan pernah tak kalau tengah-tengah kerja, tengah-tengah ini, babe, how are you? Hope you doing fine. Ada tak kita buat? Dulu setiap 2 saat kau mesej. Buat apa tu? Buat apa tu? Macam biasa. Betul. Kat mana tu? So bila kita ada satu connection ataupun satu conversation yang sangat lancar dua-dua belah pihak, apa saja kita nak cakap, insya-Allah orang lain ataupun pasangan kita boleh terima. I sangat believe in that. Okey, rasanya apa yang boleh kita simpulkan kat sini, komunikasi sangat-sangat penting, dalam masa yang sama ada teknik yang betul juga kan. Sandwich dan juga tilam tadi tu. Sikit je just memetik di dalam movie Spider-Man The Way Home. Dia kata bukan spoiler. Dia kata expect disappointment, you will not be disappointed. Number 1. Yang kedua, mengubah diri is difficult but not impossible. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah takkan mengubah nasib suatu kaum tu sampai dia berusaha sendiri untuk mengubahnya, dan Allah akan tolong. Insya-Allah sangat lengkap dan juga orang kata terperinci padat dia punya rumusan hari ini. Terima kasih kita nak ucapkan Cik Amin. Sama-sama. Dan juga Nana. Kita terhibur dengan perkongsian Nana hari ini. Terima kasih banyak-banyak kedua-duanya. Kita harapkan dengan 2 teknik ini dan juga komunikasi saling melengkapi, dan juga kalau nak berubah tu kita harapkan ke arah kebaikan lah. InsyaAllah. Baiklah, banyak lagi yang kami nak kongsikan kepada anda penonton WHI. Kita nak berehat dulu seketika. Jangan ke mana-mana. Jumpa lagi. Terima kasih. Wanita hari ini. Hai, terima kasih kerana masih bersama kami di Wanita Hari Ini TV3. Dan pastinya ramai dalam kalangan anda wanita juga terutamanya mahu menjaga penampilan, mahu kelihatan lebih menarik dan yang paling penting sihat. Oleh itu pada hari ini ada yang ingin dikongsikan oleh Jamu Jelita, dan bersama kita pada tengah hari ini ialah Nur Atira Samsudin, iaitu Pegawai Pemasaran Jamu Jelita. Hai Atira, Assalamualaikum. Hai Hawa, Waalaikumsalam. Apa khabar Hawa? Alhamdulillah sihat. Nampak Atira pun ceria di situ. Betul. Okey Atira, apa antara produk yang dibawa oleh Jamu Jelita hari ini? Okey, terima kasih Hawa. Assalamualaikum buat semua penonton wanita hari ini. Selamat sejahtera dan salam Jumaat atau ucapkan. Okey, sebenarnya Hawa, hari ini Ata nak tanya semua penonton wanita hari ini yang tengah tengok TV hari ini, berapa ramai di kalangan anda yang belum lagi cuba produk pertama yang Ata bawakan hari ini, iaitu Puak Pinky Plus. Sebab kalau Hawa nak tahu, menurut data kami, sepanjang 2 tahun pandemik ni, Puak Pinky Plus Hawa dah terjual hampir 1 juta botol. Dan Ata percaya itu jumlah yang cukup besar, dan ini merupakan produk yang banyak menerima maklum balas yang positif Hawa. Produk yang banyak pengguna repeat order, pengguna memang kalau dah beli produk ni memang kongsikan dengan kami banyak kebaikan dia yang dah bantu mereka atasi masalah kulit. Dan Ata dah mewakili Jamu Jelita ingin mengucapkan ribuan terima kasih buat anda yang telah memilih produk Puak Pinky Plus sebagai produk pencerahan buat diri anda. Dan sebenarnya Hawa, kalau Hawa nak tahu, ramai je yang kongsikan dengan Atira kenapa mereka suka produk Pinky Plus ni. Sebab Pinky Plus ni harganya sangat murah dan juga berkesan. Kita tahu produk Puak Pinky Plus berharga RM39.90 dan merupakan produk pencerahan yang harga yang paling rendah di pasaran kalau kita nak bandingkan dengan produk lain. Dan bukan itu je, Puak Pinky Plus ni bukan je baik untuk kulit, tetapi turut mempunyai banyak kebaikan untuk penjagaan rambut, malah buat kuku kita juga. Ramai yang kongsikan dengan Atira yang mana amalkan Puak Pinky Plus, bukan je kulit bertambah cantik, celah pelipat pun makin cerah. Jadi ini adalah produk yang kalau anda amalkan secara konsisten,
produk ini memang bagus untuk bantu anda dapatkan kulit menawan. Sebab itulah White Pinky Plus dah terjual hampir 1 juta botol. Mana yang kongsikan jerawat pun dapat diatasi, jeragat makin pudar. Serta ini adalah produk yang ramai kongsikan yang amalkan memang suka dengan kulit mereka sekarang. Kulit bertambah cantik, kulit bertambah cerah dan merupakan produk yang mendapat permintaan yang sangat tinggi di pasaran. Dan saya percaya juga Hawa sebenarnya White Pinky Plus ni takkan menjadi orang kata apa sebegitu terkenal dengan permintaan yang sangat tinggi jika bukan kerana bahan-bahan yang kita formulasikan dalam produk ini, iaitu daripada 20 buah-buahan yang terdiri dengan buah-buahan premium yang berkualiti tinggi, yang tinggi dengan bahan daripada vitamin C, ada vitamin E, ada juga coenzyme Q10, ada tomato, ada apple stem cell, bahkan bahan premium yang lain yang mana kita tahu mempunyai banyak kebaikan untuk penjagaan kulit. Malah bukan sahaja baik untuk jeragat, jerawat, ramai je yang kongsikan yang mana amalkan White Pinky Plus ni, yang mana dulu tumit merekah sekarang dah berkurang, yang mana dulu ada parut jerawat, parut pun makin pudar. Dan Alhamdulillah produk ni yang dengan harga RM39.90 bukan wanita je boleh amalkan, lelaki pun boleh amalkan jika anda ada masalah kulit. Dan istimewa buat penonton wanita hari ini, Twin Pack White Pinky Plus berharga cuma RM54.90 sahaja. Jadi kalau nak beli satu berharga RM39.90, beli dua kita bagi RM54.90 saja. Dengan syaratnya anda kena beli secara online di Jombai. Itu tentang Pearl White Pinky Plus ya. Seterusnya Lemon Curve pula Atira. Okey, bila kita dah bercakap tentang penjagaan kulit, anda percaya tubuh badan pun penting sebab kita tahu penjagaan usus sangat penting. Sebab usus ni kalau kita tak jaga makan memang akan buatkan kita ni mudah dapat penyakit. Sebab kalau anda nak tahu sebenarnya punca badan kita berat badan naik pun jika kita tak ada sistem perlawasan yang lancar. Jadi kadang-kadang tu orang ada masalah angin dalam badan semua tu pun kalau anda nak tahu ia juga berpunca daripada usus. Jadi sebab tu kita kena ada sistem perlawasan yang lebih lancar supaya tak ada lagi masalah fizikal tidak seimbang, tak ada lagi masalah baju tak muat, kadang-kadang tu seluar ketat dan sebagainya. Jadi untuk elakkan anda ada masalah tersebut, saya memang sarankan anda untuk dapatkan produk Lemon Curve, amalkan kaedah 1 hari 1 secik yang mana 4 hingga 8 jam kemudian segala sisa makanan yang tersimpan, segala toksin yang terdapat dalam perut akan disingkirkan ataupun dilawaskan supaya tiada lagi masalah di mana perut meninggi, badan rasa berat, tubuh rasa tak selesa dan sebagainya. Dan yang paling penting, penggunaan Lemon Curve seawal botol pertama anda akan dapat lihat perubahannya buat tubuh badan anda. Dan ini adalah produk yang tinggi dengan kandungan serat yang baik untuk orang kata apa, bantu melancarkan sistem penghadaman yang bantu anda ada berat badan ideal. Jadi yang mana nak dapatkan Lemon Curve, sekarang pun ada diskaun di Jombai yang mana untuk pack kecil RM31 sahaja, harga asal RM35. Untuk permulaan tak ada masalah. Anda boleh dapatkan produk Lemon Curve yang berharga RM35 ni ada 10 secik, amalkan selama 10 hari. Anda akan dapat lihat perubahan di tubuh badan anda. Kita dah bercakap tentang kulit, tentang tubuh badan, seterusnya jus payuda. Dan sebagai wanita, atau percaya wanita memang cukup menitik beratkan penjagaan aset dan juga dalaman. Terutama buat wanita yang dah menyusu anak, yang dah berkahwin lama, orang kata dah menyusu anak, ada masalah aset yang mengendor, aset yang kecut dan sebagainya. Jadi dalam jus payuda ni, menurut kajian, herba daripada Millifika dan Lobata baik untuk bantu merangsang sistem, orang kata apa, rangsang hormon-hormon testosteron, hormon progesteron, hormon estrogen di bahagian kita punya, orang kata apa, bahagian aset, bahagian pinggul. Supaya kita ni tak ada lagi masalah aset yang kendor, supaya aset kita lebih cantik, lebih pejal. Jadi buat wanita yang menyusu, anda mahukan aset yang cantik, atau sarankan anda untuk dapatkan jus payuda, serta untuk dalaman yang lebih baik, anda boleh dapatkan jus terapat. Ini adalah produk yang amat sarankan buat wanita di luar sana yang dah berkahwin lama, dah beranak banyak kali kan. Anda mahukan dalaman yang lebih cantik. Dalam jus terapat ada ekstrak daripada madu, ada majikani, ada kasih Fatimah, ada akar serapat yang bantu untuk membaik pula dalaman wanita dan baik untuk bantu kita ada kesejahteraan atau kesihatan yang berbaik sebagai wanita. Terutama sekali wanita yang dah menopause, anda nakkan jus kesihatan yang terbaik, anda boleh dapatkan jus terapat. Dan secara ringkasnya, yang mana nak kulit cantik, anda boleh dapatkan White Pinky Plus yang berharga RM39.90. Nakkan badan yang menawan, berat badan ideal, boleh dapatkan produk Lemon Curve yang berharga RM35.90. Nak aset menawan, boleh dapatkan jus payuda RM35, jus rapat untuk dalaman anda berharga RM35 dan kesemuanya boleh dapatkan di kedai jamu
dan juga belian secara online di Jombat ataupun Shopee. Sebarang pertanyaan lanjut boleh hubungi 1800 885510 atau WhatsApp Atira di 0133535753. Terima kasih banyak Hawa. Terima kasih banyak Atira. Itu dia penjelasan yang cukup lengkap sekali daripada Nur Atira Samsudin, Pegawai Pemasaran Jamu Jelita. Baiklah, kami ada lagi perkara-perkara menarik ingin dikongsikan kepada anda di WHI. Kita berehat dulu seketika. Wanita hari ini, hari ini. With the snare and the bass, swear in the face, this fucking world better prepare to get laced because they're gonna taste my. Fine. I'll do it myself. Guys, nak tahu tak? Rumah adik ipar I. Nampak ni? Sebelah rumah je. Sebelah rumah je. Adik ipar I sebelah rumah je, guys. Tu, adik ipar I nampak sebelah rumah je. Pelik kan? Pelik. Kenapa Pak Is? Mata Pak Is sakit lah, Mak. Tengok komputer main game aja. Mana tak sakit mata? Mak, tangan Pak Is sakit ya, Mak. Main telefon aja. Mana tak sakit tangan? Aduh, Mak. Kaki Pak Is sakit ya, Mak. Aduh, merayap aja keluar. Mana tak sakit kaki? Cuba duduk rumah, Pak Is. Belajar ke? Tolong kemas rumah ke? Ini merayap. Itulah antara gelagat-gelagat. Kita boleh relate kan dengan kehidupan kita. Mak-mak kita memang selalu macam tu kan. Anak mesti salah. Tapi itulah yang mendewasakan kita dengan teguran-teguran mak-mak. Kalau baik je kan, naik lemak pula anak-anak kan. Okey, baiklah. Kita pun dah sampai di penghujung siaran kita. Hawa kan. Betul sangat. Kita harapkan segala yang dikongsikan daripada tamu kita tadi tu memberi satu idea baru ataupun inspirasi untuk anda untuk jadi lebih baik lagi. Tak kisahlah berubah untuk diri sendiri ataupun disebabkan pasangan. Kita harapkan untuk anda jadi lebih baik dan juga harmoni dalam kekeluargaan. Betul, dan esok hari Sabtu, lusa hari Ahad. Pastinya ramai dalam kalangan anda akan mendirikan rumah tangga. Sebelum tu apa dia? Saya nak tanya Hawa. Sebelum awak melontarkan peluru kepada saya. Okey, kalau Hawa dalam rumah tangga nanti lelaki yang bagaimana Hawa impikan untuk menjadi pasangan? Okey, pastinya seorang yang bertanggungjawab, rajin dan yang paling penting Manalah mata saya. paling penting memahami. Cakap mudah tapi insya-Allah semoga doa hari Jumaat ni insya-Allah amin. Kita doakan untuk Hawa kan. Pastinya memang semua dalam kalangan masyarakat kita nak impikan yang boleh memahami antara satu sama lain dan juga kita boleh berkomunikasi. Itu sangat-sangat penting, tak kisahlah apa juga situasi, komunikasi itu sangat-sangatlah penting. Baik, dan esok kita akan kembali lagi dalam WHI yang mana kita akan bawakan, ini saya pasti semua suka topik ini, yang mana kita akan berkongsi berkenaan dengan smoothie dan juga susu kocak ataupun milkshake lah. Hawa? Okey, kalau saya suka yang perisa buah. Saya suka buah pisang, buah strawberry dicampur dengan susu kan. Tapi yang kalau sedap sikit, coklat lah. Coklat tu coklat milkshake. Coklat milkshake. Okay, kalau saya Hawa, saya memang akan pilih strawberry milkshake. Sebab apa? Dia punya rasa tu, kan kalau milkshake kan dia ada rasa macam sangat milky kan. So dia punya tu macam strawberry tu sedap. Campur-campur rasa awak cakap lah. Dah pukul 1 ni. Tengah panas-panas ni, cerita pasal milkshake ni, dia sangat cabaran Ya, betul. Okey, dan pastinya biasanya kalau kita nak beli susu kocak ataupun milkshake ni, kita akan pergi ke kedai nak beli kan. Tapi sebenarnya boleh juga kita buat di rumah. Jadi kalau nak tahu antara resepi milkshake ataupun susu kocak yang menarik, esok di WHI jam 12 tengah hari ya. Ya, dan itu esok. Tapi sebelum itu, kita ada juga rakan-rakan di Facebook kita memberikan komen-komen, iaitu Onis Rizwan. Dia berkongsi, saya cuba untuk menolong kerja rumah sebanyak mungkin tapi terjadi seperti Nana kongsikan tadi. Saya buat banyak salah ketika menolong dan wife saya terus buat instead of marah saya sebab tolong. Jadi saya stop tolong semua yang dia dah marah. Okey.
Apapun perlulah ada toleransi kan antara suami dan isteri. Dan semoga urusan anda semua dipermudahkan pada hari ini. Selamat berhujung minggu kita ucapkan. Selamat berhujung minggu. Terus jaga diri anda. Jangan lupa jaga SOP. Jaga diri anda dan juga keluarga anda. InsyaAllah kita jumpa lagi di WHR esok. Bye-bye. Assalamualaikum. Ibu istri permaisuri. Dia Pusawati aliran masa kini. Dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wantanya. Ushawati ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia Pusawati aliran masa kini. Dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus